Hai, selamat sejahtera. Dalam video ini kita akan belajar matriks. Matriks adalah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur dalam satu kurungan besar. Matriks mempunyai n baris dan n lajur yang dikenali sebagai peringkat m kali n. Contohnya, matriks ini mempunyai 2 baris dan 3 lajur. Oleh itu, peringkat matriksnya ialah 2 kali 3. Yang ini ialah 2 baris dan yang menegak ini ialah 3 lajur. Unsur pada baris ke I dan lajur ke J dalam matriks A kita akan labelkan sebagai A, I dan J. Misalnya A 22 ini ialah unsur pada baris 2 dan lajur 2. Yang hadapan ini ialah baris, belakang ini ialah lajur. Jadi kita tahu A 22 ialah unsurnya ialah negatif 1. Seterusnya kita akan belajar matriks sama. Ingat ya, matriks sama ini dia mempunyai 2 syarat. Pertama ialah mempunyai peringkat yang sama. Iaitu unsur matriks di sebelah kiri ini mempunyai peringkat 2 kali 2. Iaitu 2 baris, 2 lajur. Begitu juga dengan matriks di sebelah kanan ini pun peringkat dia 2 kali 2 iaitu 2 baris, 2 lajur. Dan setiap syarat yang kedua ialah setiap pasangan unsur sepadannya mesti sama. Misalnya A ini mesti sepadan dengan A, exactly same. Dia macam anak kembar ya. B ini sama seperti unsur di sini B. Misalnya kita nak cari nilai A dan B bagi persamaan matriks berikut. Jadi A kita tahu kedudukannya ialah kedudukan baris 1, lajur 1. Jadi kedudukan yang sepadan di sini ialah negatif 3. Oleh itu A sama dengan negatif 3. Untuk mencari nilai B, kita cari di manakah kedudukan B. Jadi kita tahu kedudukannya berada di sini, yaitu A tanpa B. Maka kita rujuk kepada matriks di sebelah kiri ini, kedudukannya sepadan ialah 5. Jadi kita tuliskan A tanpa B sama dengan 5. Finally, kita gantikan nilai A negatif 3, kita akan dapat nilai B, yaitu sama dengan 8. Seterusnya kita akan melihat penambahan dan penolakan matriks. Sesuatu matriks hanya boleh ditambah atau ditolak sekiranya matriks tersebut mempunyai peringkat yang sama. Yaitu matriks ini mempunyai peringkat 2 kali 2, ini pun 2 kali 2. Jadi kita boleh melakukan penambahan ataupun penolakan. Begitu juga dengan pendarapan suatu matriks dengan suatu nombor. Misalnya, suatu nombor itu K didarab dengan matriks yang mempunyai unsur ABCD. Jadi perlu diingatkan bahawa pemalar K ini perlu didarabkan dengan setiap unsur dalam matriks.
Jadi K darab dengan A, kita akan dapat KA. K darab dengan B, kita dapat KB. K darab dengan C, kita dapat KC. Nah, akhir sekali, K darab dengan D, kita dapat KD. Sekiranya pelajar masih menghadapi masalah untuk mengira matris yang melibatkan penambahan, penolakan maupun pendarapan, kita masih ada satu kaedah alternatif, iaitu menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Okey, cikgu sudah tunjukkan cara penggunaan kalkulator dengan jelas sekali, iaitu kita tekan mod 3 kali, kita pilih 2, lepas itu shift, MAT ini maksudnya matris, shift, matris, kita pilih 1, kemudian kita pilih 1 lagi. Jadi ini adalah kaedah kalkulator untuk membina matris A. Okay. Cikgu harap anda boleh cuba-cuba gunakan kalkulator sendiri. Okay. Selepas kita membina matris A, iaitu matris A ialah matris ini, kita perlu membina matris B pula dalam kalkulator. Iaitu matris B ialah matris ini. Kita bina dia dalam kalkulator seperti kita membina matris A tadi. Akhir sekali kita nak membina pengiraan dalam kalkulator dengan menekan 2 matris A yang dibina tadi, tolak matris B yang dibina tadi. Dan kita akan dapat jawapan unsur demi unsur. Iaitu unsur pertama ialah 5, unsur yang kedua ialah 2 diikuti dengan 9, 8. Okay. Sekarang kita akan belajar pendarapan 2 matris pula. Pendarapan 2 matris ini kita akan gunakan, sebenarnya ada 3 kaedah untuk mendarab 2 matris. Kaedah yang pertama ialah teknik jadual. Okay. Cikgu sudah tunjukkan jadual ini dengan jelas sekali. Okay. Jadi, cikgu definisikan unsur dia sebagai A, B, C, D. Jadi, bagaimana kita cari unsur demi unsur? Iaitu mula dengan unsur A. Kita tahu 2 ini berkawan baik dengan 7. Yang cikgu bulatkan dengan warna pink. Warna merah jambu ya. Okay. Jadi 2 darab 7 tambah dengan 3 darab dengan kawannya negatif 5. Jadi kita akan dapat unsur A ialah negatif 1. Seterusnya kita akan dapatkan unsur B. Unsur B ini juga rujuk kepada yang cikgu bulatkan dengan merah jambu ni. 2 dengan 8 campur dengan 3 darab 6. Kita akan dapat unsur B ialah 34. Diikuti dengan unsur C pula. Okay, unsur C kita tahu yang merah jambu bulatan ini dengan merah jambu bulatan iaitu negatif 4 dengan 7 tambah 5 dengan negatif 5. Akhir sekali unsur D ini bulatan yang berwarna merah jambu yang cikgu bulatkan ini negatif 4 dengan 8 tambah 5 dengan 6. Okay, jadi kita sudah dapat cari nilai bagi setiap unsur. Akhirnya kita dapat jawapan bagi matris ini. Namun ada pelajar yang masih tidak boleh menguasai teknik jadual. Jadi untuk pelajar yang tidak boleh menguasai teknik jadual, anda boleh gunakan kaedah utara barat sifil matris yang cikgu sampaikan. Iaitu ini ialah inovasi cikgu sendiri. Tidak boleh dicari di mana-mana buku. Okay, ini ialah inovasi UB sifil matris bersama dengan cikgu Tion. Jadi yang cikgu letakkan anak panah ini pada unsur yang kedua ini, kita letakkan arrow ini sebagai utara.
Sini pun sama ya, kita letakkan arrow sebagai utara. Kemudian kita baringkan arrow ini ke sebelah barat. That's why kita namakan utara, barat, civil matrix. Kemudian kita gerakkan matrix yang pertama ini menuju ke arrow ini. Kita akan dapatkan pairing dia, iaitu 2 berpasangan dengan 3 tambah dengan 1 berpasangan dengan 2. Okay. Begitu juga dengan unsur yang di bawah ini, iaitu negatif 1 pairing dengan 3 tambah sifar pairing dengan 2. Okay. Bagi arrow yang kedua ini, dia seperti satu family ya. Di sini ada 2 arrow, bermaksud ada 2 family. Family ini mereka tak boleh tinggal bersama sebab rumah tidak muat 2 family kan. Jadi family ini adalah berasingan. Ini ialah family yang kedua. Jadi unsur 1 ini sepadan dengan 2 tambah unsur 5 pula sepadan dengan sifar. Begitu juga dengan unsur di bawah ini negatif 1 pair dengan 1 tambah sifar pair dengan 5. Kita akan dapat jawapan yang sama juga. Okay. Seterusnya, sekiranya pelajar masih tidak boleh mencari pendarapan 2 matriks, anda masih mempunyai alternatif untuk menggunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Iaitu caranya sama seperti tadi, kita perlu binakan matriks A dulu. Selepas anda bina matriks A, kita bina matriks B pula, iaitu matriks B ini. Akhir sekali, kita akan tarakkan matriks A dengan matriks B untuk mendapat jawapan. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke matrix identity pula. Matrix identity ini ditulis dengan simbol I di mana bilangan baris dan lajur adalah sama. Misalnya matrix identity ini mempunyai 2 baris, 2 lajur. Jadi peringkat dia ialah 2 kali 2. Yang sebelah ini kita panggil dia sebagai perpenjuru matrix yang mempunyai nilai 1. Okay. Seterusnya kita akan belajar matriks Songsan. Ini adalah kaedah konvensional, iaitu kita mencari matriks Songsan dengan menggunakan formula. Okay. Formula ini A yang mempunyai unsur A, B, C, D ini. Okay. Kita nak cari matriks Songsan A, kita gunakan formula 1 per AD tolak BC, kurangan A dengan D ini saling bertukar tembak, B dengan C ini kita letakkan tanda negatif. Sekiranya di sini negatif B, kita letakkan tanda negatif, B akan menjadi positif. Jadi ini kita ingatkan dengan cara sebegini ya. Anak dara tolak bapa Cina. Jadi lebih senang untuk ingatkan. Di mana syarat dia ialah penentu dia AD tolak BC tidak boleh sama dengan sifar. Okey, ada pelajar yang tanya cikgu. Cikgu, kalau penentu ini anak dara tolak bapa Cina ini sama dengan sifar pula, apa maksud dia? Maksud dia ialah dia tak ada matriks Songsan. Okey, jadi kita anda boleh carikan matriks Songsan ini sebagai latihan, kemudian bandingkan jawapan dengan jawapan cikgu. Okey, bolehkah anda dapat jawapan yang betul? Satu lagi, sekiranya anda tak boleh ingat kaedah formula ini, ada pelajar yang menyatakan, cikgu, kaedah formula ini memeningkan. Membuatkan kepala aku hampir pecah. Okey, tak apa. Kita belajar kaedah pasu bunga. Okey, ini cikgu reka sendirilah pasu bunga. Okey, misalnya tadi matriks A ini ialah
unsur 1, 3, 3, 8. Jadi kita nak cari matris songsang A kan. Kita ini seperti pasu bunga kan bentuk dia. Jadi kita menanam satu pokok di dalam pasu bunga di sini. Ini ialah tapak pasu bunga ya. Tapak pasu bunga ini ialah tolak. Okay. Selepas itu, matris ini perlu saling bertukar tempat. Dan ini pula kita letakkan tanda negatif. Okay. Jadi sekarang pasu bunga ini, sebelah pasu bunga ini kita letakkan 1 dengan 8. Tapak pasu bunga ialah tolak. Sebelah kanan pasu bunga pula 3 dengan 3. Yang ni saling tukar tempat ya, saling tukar tempat iaitu 8 dengan 1 saling bertukar tempat. Dan sebelah sini pula kita letakkan tanda negatif. Okay. Akhirnya kita dapat jawapan yang sama. Jadi kita cuba lihat ya, satu soalan kita boleh cari dengan pelbagai bentuk, depends on your ability. Okay, ada pelajar yang suka guna kaedah formula, ada pelajar yang suka guna kaedah pasu bunga ini. Okay, bergantung kepada anda. Okay. Ataupun sekiranya semua kaedah pun anda tidak boleh kuasai, anda masih boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okay. Cuba anda tekan kalkulator, gunakan cara ini, mod 3 kali. Kemudian anda pilih 2. Okay. Anda masukkan semua, iaitu matris A, masukkan unsur demi unsur. Okay. Seterusnya, kita dapat cari nilai N ialah negatif 2, N ialah 3 dengan mengikuti langkah dalam kalkulator seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Akhir sekali kita akan selesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah matris. Okay. Diberi 2 persamaan linear serentak ini. Jadi langkah pertama ialah kita tulis dalam bentuk matris. Okay, iaitu keluarkan X dan Y di sini. Okay. Langkah 2 ialah selesaikan guna matris songsang. Cikgu sudah tunjukkan matris songsang tadi kan, iaitu sama ada anda guna kaedah formula anak darah tolak bapak Cina ataupun anda guna kaedah pasu bunga. Ingat, kita perlu selesaikan ini dahulu. Okay. Dan yang penting ialah tulis nilai X dan Y sebagai jawapan akhir. Okay. Jadi pertama sekali kita nak cari SY, kita pindahkan matris ini ke sebelah kanan menjadi matris songsang. Kemudian matris songsang sudah dapat dicari. Okay. Kemudian kita tarapkan negatif 1/2 kepada setiap unsur dalam matris ini. Okay. Akhir sekali kita lakukan pendarapan 2 matris. Okay. Masih ingat ke pendarapan 2 matris ini kita boleh guna teknik jadual ataupun kita gunakan utara barat civil matris ataupun kita gunakan cara kalkulator. Okay. Akhirnya kita dapat jawapan ini. Okay. Ini adalah kaedah kalkulator. Masukkan mod matris, input matris A, input matris B. Dan akhir sekali dapat jawapan. Okay. Ingat, Tuhan memberkati pelajar yang rajin berusaha. Terima kasih.